Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdid qalbi bi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Para tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini terdapat menyambung kuliah kita selanjutnya, iaitu yang berkaitan dengan alam jin, termasuk ke siri yang keempat. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak memahami masalah yang berkaitan dengan alam jin ini dan yang berkaitan dengannya, supaya tidak berlakunya lagi amalan-amalan syirik dalam masyarakat. Dan sebelum saya meneruskan kuliah kita pada malam ini, elok juga saya jelaskan sedikit soalan yang ditemukan pada saya. Yang pertama ini, iaitu bolehkah kita berubat dengan makhluk halus untuk penyakit fizikal seperti sakit jantung, sakit pendarahan dalam otak dan sebagainya. Dikatakan pesakit akan diletakkan dalam sebuah bilik khas, kemudian doktor makhluk halus akan membuat rawatan termasuk pembedahan batin jika perlu. Sebenarnya memang doktor-doktor jin ni ada, jin pun ada doktornya, tetapi perlu diingat bahawa meminta pertolongan kepada mereka adalah salah. Saya ulangi, memohon pertolongan daripada kaum jin adalah salah. Dengan demikian, berubat dengan mereka adalah merupakan sesuatu yang salah. Sebab apa hujahnya? Apabila kita mohon pertolongan kepadanya, bermakna kita sudah berkhadam dengannya, meminta pertolongan daripadanya. Benarlah firman Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segolongan daripada manusia memohon perlindungan daripada bangsa jin, maka bertambah-tambahlah dosa mereka itu. Artinya kita tidak tahu, kita tidak pasti apakah agama jin yang kita minta pertolongan daripadanya itu, kafir atau Islam. Boleh jadi kita kata dia itu Islam. Soalannya, siapakah yang boleh membuktikan yang dia itu Islam? Kita kata kita nampak dia sembahyang, ya, mereka boleh berpura-pura bersembahyang dan sebagainya. Kalau kita buka sejarah Barsisa, telah pun menyesatkan seorang ulama yang hebat. Sedangkan Barsisa itu merupakan seorang yang beramal dan anak muridnya boleh terbang di udara. Maka disesatkan oleh iblis yang beramal di sebelahnya, di sebelah saja. Artinya dia boleh berpura-pura beramal. Dengan demikian, kita tidak boleh berubat dengan jin, tidak boleh berubat dengan orang yang menggunakan khadam jin. Kita masih lagi banyak doktor-doktor manusia yang boleh mengubat manusia.
Tak payah minta jin, dan jin pun yang banyak sakit, bolehlah jin tu tolong ubatkan jin-jin yang lain. Maka pada malam ini kita sambung penggunaan jin dan sihir sesuai dengan soalan itu tadi pun. Telah terbukti, telah ternyata, memang telah pun berlaku bahawa manusia memohon perlindungan, memohon bantuan, pertolongan daripada bangsa jin. Memang berlaku, memang telah pun menjadi suatu kenyataan. Seperti umpamanya mereka menggunakan azimat, ataupun mereka menggunakan susuk, atau memang mereka menggunakan khidmat jin. Soalannya, apakah boleh atau tidak? Sama ada mereka menggunakan jampi-jampi, serapah-serapah, bacaan-bacaan dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. Maksudnya, dan mereka ikuti apa yang dibacakan oleh syaitan menurut atas kerajaan Nabi Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir, mengajar manusia ilmu sihir. Di sini artinya syaitanlah mengajar ilmu sihir, dan katanya tidak diturunkan ke atas dua malaikat di Babylon itu, yaitu Harut dan Marut, dan tidaklah mereka mengajar daripada seorang, sehingga mereka berkata, hanya kami ini merupakan satu percubaan, maka jangan kamu jadi kufur. Artinya ilmu sihir ini diajar oleh syaitan. Ilmu sihir juga diajar oleh Harut dan Marut. Sebelum Harut dan Marut mengajar ilmu sihir, dia pun berpesan, innama nahnu fitnah, kami ini merupakan percobaan, pada takut, jangan jadi kafir, jangan belajar ilmu sihir. Ilmu sihir asalnya adalah untuk mecah belahkan, untuk berkelahinya suami isteri, sehinggalah berlakunya perceraian. Dan sekarang sudah banyak berlaku. Orang bertanya, mengapa zaman-zaman moden ni sihir juga berlaku juga? Kan orang dah moden, dah macam-macam ilmu yang dipelajari. Sebenarnya ilmu sihir tetap ada dari zaman dahulu sampai sekarang. Sekarang mengapa lebih teruk daripada zaman dahulu? Orang-orang zaman dahulu memang sudah tahu sihir ini sedang berlaku. Mereka banyak bersedia mendindingkan diri. Zaman sekarang ramai orang tidak pedulikan ilmu sihir ini, mereka tidak ada pendinding diri. Maka apabila kena sihir, tetap akan berlaku. Jin lalu. Artinya di zaman moden ini kita tak peduli sangat, kita tak kesah. Ada orang kata mana ada sihir-sihir ni, mana dia. Ini yang berlaku. Maka dia tidak ada pendinding, tidak sentiasa memohon kepada Allah untuk mengelak daripada terkenanya ilmu sihir. Maka berlakulah ilmu sihir. Kadang-kadang apabila dipinang-pinang, ditolak, jaga. Sampai kadang-kadang hendak ia mula kahwin, sampailah dia mati, tak habis-habis penyakitnya. Tidur tidak mau, makan tidak mau, beranak tidak mau, dan sebagainya. Akibat daripada perbuatan canggih orang-orang Melayu, orang-orang Islam, dan orang-orang Islam pula kadang-kadang minta bantuan orang-orang kafir supaya menyihirkan orang-orang dia sendiri. Kadang-kadang
ilmu sihir itu ada juga orang-orang Cina yang pandai juga mempelajari ilmu sihir daripada Syam. Dan orang-orang Morocco juga pandai ilmu sihir. Dan kalau di Mekah orang-orang Takaroni itu, di Mekah orang-orang kulit hitam itu jangan dipermain-mainkan, mereka kadang-kadang ada ilmu yang mereka gunakan. Orang Takaroni itu yang berkulit hitam di Mekah itu ramai juga. Di sana di Mekah ada satu orang Melayu yang pandai mengubati ilmu sihir. Dia juga bercerita dengan saya, dia rajin mengubat orang-orang Arab yang disihir oleh orang-orang Takaroni itu. Kuat ilmu sihir mereka. Jadi di sini kita lihat bahawa perkara-perkara yang seumpama ini memang berlaku. Orang India pun pandai ilmu sihir, orang Melayu pun pandai, orang Melayu yang lain tak pandai. Ilmu sihir dia pandai. Artinya silap sikit saja. Kadang-kadang jiran sebelah, kadang-kadang suami menyihir isteri pun ada. Kadang-kadang isteri menyihir suami sampai suami bodoh dan tunduk kepada isteri dan takut kepada isteri, dan balik rumah tak keluar-keluar rumah, ke masjid pun tidak, akibat takut kepada isteri. Meleleh hayo dia, takut kepada isteri. Apa kata isteri diikut, duduk, bangun, tidur dia. Akibat kena sihir isteri. Pernah berlaku seorang isteri menyimpan tengkorak dalam bilik untuk menyihir suaminya, sampai suami bukan main takut dengan isterinya. Inilah suami yang bangang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang mencari adat ini termasuklah sihir. Sebagaimana yang telah diterangkan pada ceramah-ceramah yang lalu, kita lihat apa-apa peristiwa yang mencari adat, yang menyalahi adat, yang berbeza dengan adat, ialah yang pertama mukjizat. Senang saja tuan-tuan, kalau benda-benda pelik-pelik, saya jelaskan tuan begini. Maksud saya selalu orang refer kepada saya, ini ustaz boleh tak, ini boleh tak, ini boleh tak. Sekarang ni tuan-tuan saya bagi formula dia, tuan-tuan boleh buat hukum sendiri, tak payah nak cari saya lah. Pening boleh orang minyak kali. Jadi artinya dia kata ustaz bagus lah, bagus tu umum dia, pandai dia. Oh, dia boleh ramal itu, dia ramal ini, ini. Saya akan terangkan nanti apa beza kahin dengan Arab. Apa beza di antara orang yang menenung masa depan seseorang, atau orang menenung dia kata duit awak ini orang yang curi, itu apa beza di antara dua. Saya terangkan sekejap lagi. Kita bagi gazet dulu. Mukjizat artinya kalau perkara itu berlaku pada Rasul dipanggil mukjizat. Apabila perkara itu berlaku pada wali dipanggil karamah. Orang boleh panggil keramat. Melayu senang je, keramat. Apabila berlaku pada seorang itu orang fasik dan ilmu itu dipelajarinya, dan apabila ia buat jadi, itu dipanggil sihir, dipanggil istidraj. Dan apabila peristiwa itu berlaku pada Nabi yang belum dilantik menjadi Rasul, dia panggil irhas. Apabila berlaku pada seorang itu, orang yang beramal tapi tidak dipelajarinya, tapi itu atas anugerah Allah, dipanggil ma'unah. Kalau berlaku pada orang-orang kafir dia tidak pelajari, tapi berlaku juga padanya, dia panggil ihanah. Jadi maknanya kalau ma'unah, sebagaimana yang saya terangkan dulu, pertolongan Allah Ta'ala. Tapi bukan selalu, sekali-sekali. Itu panggil ma'unah. Umpamanya kita, orang sakit, kita bacakan pada air, jadi itu panggil ma'unah. Sekali-sekali, tidak berlaku selalu. Dan kalau kita bacakan air seorang sakit dia, tak boleh kata garanti baik. Tak boleh. Tetapi orang sihir dia berani. Seseorang orang sihir boleh cut kepala orang, putus, boleh balik jadi. Itu panggil sihir. Dia berani cut kepala orang tu, putus kepala orang tu, jadi sambung balik, boleh sambung balik. Itu sihir. Tak boleh kata oh pandai sungguh dia boleh cut kepala orang, elok balik. Macam saya katakan dulu bahawa satu orang tu boleh cabut mata orang, diberus mata tu, masuk balik. Itu sihir namanya. Tak boleh kata memang hebat bomok tu. Dia boleh cabut mata orang, berus dulu, masuk balik. Itu sihir. Itu kan boleh buat
Ataupun orang tu belah perut orang itu, belah perut, tak ada bius, tak ada apa, dia boleh keluarkan dia punya apa, buah pinggang dia, buang, ambil jantung dia, terus kat elok. Kemudian dia pejam mata, datang pula jantung baru dari India pula masuk dalam. Ini sihir namanya. Doktor pun tak boleh buat, doktor pun tak boleh buat. Kemudian kita lihat bahawa jin ini dia boleh masuk dalam badan orang, boleh masuk dalam badan kita. Itu kelebihan dia. Boleh masuk ikut saluran darah, boleh duduk dalam otak kita, dan boleh raun dalam badan kita, boleh ganggu kita waktu tidur, waktu kita berjalan, waktu kita bekerja, waktu kita rehat-rehat dan macam-macam. Mengapa dia rasuk? Apa sebab-sebab? Ini kita nak standby. Mengapa dia rasuk kita? Sebabnya yang pertama kerana kurangnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia boleh masuk. Kurangnya ketaatan, kurang hampirnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang hampir kepada Allah, dia tak berani nak rapat. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia tak berani nak mengganggu. Itu sebab Sayyidina Umar sendiri dan dengan jin, syaitan semua takut Sayyidina Umar. Artinya syaitan jalan nampak Sayyidina Umar depan, dia mesti kona. Itu kehebatan Sayyidina Umar. Nabi kata syaitan apabila bertemu dengan Muhammad, dia takkan lalu jalan itu, dia akan kona jalan lain. Itu Sayyidina Umar. So kita lagi rapat dia. Itu kelebihan kita pula. Yang kedua, kerana di rumahnya banyak keset-keset nyanyian-nyanyian yang mengarut-ngarut itu. Di rumah jangan simpan keset-keset nyanyian-nyanyian yang bukan-bukan, yang melompat-lompat rock-rock itu jangan. Syaitan bukan yang suka itu. Jangan tunggu lama-lama. Dia suka that's the way. Itu dia suka. Memang itulah kerja dia pun. Kemudian mengangkat suara di bilik air, dia menyanyi pula dalam bilik air. Memang syaitan pun suka dalam bilik air tu, elok dua-dua menyanyi dalam tu. Dia berduit dengan jin. Jin kata engkau dulu, kemudian dia kata jangan. Kemudian membuang air panas dalam bilik air. Saya jelaskan balik bahawa jin memang tempat tinggalnya dalam bilik air. Jangan membuang air panas dalam bilik air. Pasal kawan tengah terbaring situ, tengah duduk, itu juga air panas akan melompat kawan tu. Perlu diingat sekali lagi, jelaskan balik bahawa jin itu macam kita juga. Hanya kita tak nampak dia. Dia kena air panas, panas. Dia kena air panas, panas macam kita juga. Maksud dia api, api itu kejadian asal. Macam kita kan kejadian asal kan tanah. Dia lepuk dengan tanah kan sakit juga. Jin pun begitu. Itu sebabnya suatu ketika Nabi cekik jin tu, terjelir lidahnya, mengalir air liur dia. Tapi tak ada panas tangan Nabi tu, pasal dia sudah berubah kejadiannya. Jadi artinya jangan membuang air panas dalam bilik air. Dalam bilik air di luar ni mungkin boleh, pasal mungkin dia tak ada. Itu sebab kadang-kadang kita tak perasan membuang air panas tempat dia duduk, tempat dia tinggal, tempat dia terbaring, tempat dia tidur dan sebagainya. Jangan. Kemudian melompat dari tempat tinggi. Melompat tinggi, terpijak dia. Dia ada bilik tu. Saya ingatkan balik dulu. Jin ini kalau kita pijak sikit, dia kira kita bersalah. Dia kira begitu. Dia jin kan tak sekolah, tak mengaji, dia tak kerti bahasa. Kita pijak dia, kita kan tak nampak. Kita boleh sorry lah. Mana boleh sorry-sorry, dia tak ada sorry-sorry. Makna jin tak kerti nak sorry-sorry. Pasal bila terpijak dia anggap kita sengaja pijak dia. Dia bukan tak tahu kita tak nampak dia, dia tak kira. Maka dia balas ni kita balasan yang tak setimpal dengan apa yang kita buat dengan dia. Kata terpijak sikit di ujung jari dia, melompat dia, angkat dia, lepuk kembali kita. Nampak? Sebab dia masuk dalam badan. Kemudian masuk ke tempat gelap. Gelap-gelap ni dia suka duduk. Itu sebab kita makruh semayang dalam tempat gelap. Kita makruh semayang gelap, pasang lampu. Dulu-dulu ni rajin orang buat yang mulai padam lampu ni, mengaji mana ni.
Buat qiyamul lail, padam lampu. Padam lampu. Ini mengaji mana? Kan kita suruh sembahyang terang-terang. Ini sembahyang gelap-gelap. Siapa suruh? Makruh sembahyang gelap. Bahkan makruh sembahyang pejam mata. Makruh sembahyang pejam mata. Bahkan kata Imam Ghazali, tetapi tidak makruh kalau sekiranya pejam mata itu boleh khusyuk dalam sembahyang. Tetapi dalam bab rohani pula, kadang-kadang kalau hati tak tenang, lagi pejam mata, lagi nampak macam-macam. Kita punya filem lagi banyak. Itu dia. Dan masuk rumah yang tempat lama yang tertinggal. Itu bahaya. Kalau di kampung-kampung banyak orang kena. Di kampung-kampung rumah tinggal lama, dia masuk dalam rumah tu memang kena lah. Kita mesti masuk dengan bacaan. Kita halau jin-jin keluar dulu, baru kita masuk. Rumah-rumah lama, pondok-pondok lama, atau rumah yang lambat siap. Kadang rumah-rumah yang baru buat kan lambat, setahun 2 tahun terbengkalai pula, sambung balik. Dia dah beranak pinak di situ. Itu yang kadang-kadang kita pesankan, masuk rumah baru kita mesti ada cara dia. Bukan bersemah, jangan bersemah menyembelih kambing, jangan. Buang tepung cawa, jangan. Ikut syarak, ikut hukum syarak. Ikut hukum syarak. Kemudian terlalu takut pun salah juga. Kita ni jangan terlalu takut. Ingat, takut sangat pun jangan, berani sangat pun jangan. Jangan action tak, wahai jin-jin sekalian. Nak rapat kalau berani. Jangan. Takut sangat pun jangan takut. Itu yang disuka. Perlu diingat bahawa jin itu sebenarnya takutkan daripada kita. Dia takut kita sebenarnya. Tetapi kita pula takutkan dia. Itu masalah. Dia takutkan kita melalui Al-Quran. Kita bacakan Al-Quran, dia takut, dia panas. Kita takutkan dia pasal kita tak nampak. Itu je lah. Dan kejadian dia itu memang terlalu buruk. Terlalu buruk. Kita ni terlalu cantik manusia ni. Jin terlalu buruk. Itu sebabnya Allah Ta'ala tidak bukakan hijab untuk kita melihat mereka. Kalau Allah buka hijab untuk kita tengok mereka, hari-hari pingsan. Hari-hari pingsan. Jadian dia terlalu buruk sangat. Kemudian rajin sangat bertengkar suami isteri. Ini pun jin juga. Itu yang masuk ni. Rajin bertengkar suami isteri. Jangan tekak. Jangan tekak. Tapi jangan pula kita buat modal pula. Di pensan tu bertekak suami isteri lagi. Belum tahu lagi. Ini kan macam-macam dia punya kriteria dia. Kemudian yang ke-10, suka marah. Bila suka marah, itulah kehendak syaitan. Kemudian yang ke-11, ikutkan syahwat. Yang ke-12, gambar-gambar anjing atau gambar-gambar dan simpan anjing di rumah. Ingat Nabi kita, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa tasawir. Tidak masuk malaikat dalam rumah yang ada gambar-gambar dan yang ada anjing. Gambar-gambar patung-patung, malaikat tidak masuk ke rumah. Melainkan patung anak-anak kita yang dibuatnya permainan, ditendang sana, tendang sini, itu tak apa. Pasal apa? Tidak dihormati. Dan walau bagaimanapun dijelaskan di sini bahawa kalau kita sudah tidak main lagi anak patung, jangan disusul melek-elok dalam almari tu, biar sorok dari bawah katil tu. Jangan dihormati. Dihormati je jin suka. Anjing pun jangan letak di rumah. Maka malaikat tidak masuk. Yang tak masuk ni malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Jangan silap belakang. Kemudian terdapat salib di rumah. Kadang-kadang ada salib dekat kita di sejadah pun, kadang orang buat dajal ada juga. Gambar-gambar kita kadang-kadang ada. Saya jelaskan sikit. Setengah jam kita, jam besar ni, ada belalai dia itu, ada loceng tengah-tengah. Itu gambar Buddha. Itu pun kena buang. Artinya kena gegaji dia punya belalai itu dan buang ni loceng tu. Kalau tidak, kita sudah masukkan lambang Buddha dalam rumah. Kita perasan. Kan jam ni kan Thailand buat.
Dia punya ada belalai tu, kemudian loceng tengah-tengah, itu lambang dia. Maknanya itu juga di antara sebab jin suka duduk tempat-tempat lambang-lambang Kristian, lambang Buddha dan sebagainya. Kemudian majlis-majlis yang tidak menyebut nama Allah, jin ramai. Ada majlis-majlis tari menari ke, rock ke, benda ke, Michael Jackson datang ke, itu majlis yang tak menyebut nama Allah. Syaitan pun akan senang masuk kepada orang-orang yang masuk tempat itu. Kemudian perempuan-perempuan yang suka bersolek dan suka muka aurat, itu senang dia masuk. Ya, perempuan-perempuan yang suka solek. Sebab kalau kita nak baca segi psikologinya, bahawa orang lelaki-lelaki lah yang paling cantik dalam dunia ini. Pasal dia tak pernah bersolek. Original cantik. Kalau orang lelaki begitu, lagi cantik. Ya. Kemudian berlakunya sihir. Ini pula. Artinya kalau tak ada, semua tak ada, apa syaitan boleh masuk pada dalam diri seorang itu apabila dia kena sihir. Itu kan kita kena pertahan. Rajin-rajin baca ayat kursi, jadilah. Rajin-rajin baca ayat kursi, jadilah. Harus sebagai pembenteng daripada gangguan ilmu sihir atau gangguan jin. Ya, baca ayat kursi itu banyak-banyak kali. Dan saya pesankan tuan-tuan, kalau berlakulah sekali-sekali kita tak ada orang yang boleh, yang pandai untuk mengubati orang yang sakit kena sihir ini, tengah malam nak gerak siapa ni, kita ada 3-4 orang semua tak pandai, kita telentang itu, kita bacakan ayat kursi 83 kali. Ya, bacakan ayat kursi 83 kali, insya-Allah dia sedar. Kalau tak sedar itu salah baca lah tu. Ini selalu saya praktikkan. Apabila orang telefon saya kata beginilah, saya pun dah penat, bacalah ayat kursi 83 kali. Banyak yang insya-Allah sedar, ada juga yang tak sedar, ada juga. Satu ketika ni saya ingat dalam 3-4 bulan yang lalu, itu malam ke satu malam, saya kata baca ayat kursi dulu. Baca dah habis, telefon saya balik, Ustaz tak sedar juga. Tak betul lah baca. Pasal banyak yang buat sedar. Maknanya umumnya ayat kursi ni memang hebat. Apabila ayat kursi turun dulu ni, 70,000 malaikat mengiringi ayat kursi, dan semua malaikat, syaitan-syaitan panas. Itu sebabnya orang yang sedar, yang sakit tak sedar tu boleh bangun. Kalau tak bangun juga, kena ulang lagi, cari orang lain tak baca ayat kursi tu. Mungkin ada salah bacaannya. Ya? Kemudian ataupun orang-orang Nasara mengarahkan jin masuk ke dalam jasad orang-orang Islam, ada juga. Dan juga kita tidak digalakkan membaca buku sihir. Jin marah. Jin memang marah. Memang tidak suka baca. Perlu diingat, saya dah sudah selesai pun. Saya telah menulis buku jin ini, jin, sihir dan pengubatan saya tulis. Saya juga jin bukan marah. Banyak kali dilanggarnya saya, pening buat kepala, marah juga dia. Saya mana tahu dia tahu. Dia tahu pula kita menulis sebab sihir. Tu memang dia tak suka kita menyebarkan kerja-kerja jin itu. Memang tak suka. Habis. Jadi jin kalau masuk dalam kepala, dalam badan kita, mula-mula dia masuk dulu dalam otak. Dalam otak tu. Sebab kita nampak jalan tu yang jauh dekat jauh. Orang yang kena sihir ini, orang yang kena jin ini, kadang-kadang dia sedar, tapi dia tidak boleh buat apa. Dikuasai oleh jin dalam badannya. Jin mengkuasai badannya itu. Betul. Kemudian apakah tanda-tanda seorang itu kena rasuk? Itu jelaskan gini tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok kawan kita ni, anak kita ni, isteri kita ni, sahabat kita, sesiapa pun, kita tak perasan yang dia itu kena rasuk. Jangan biarkan berpanjangan. Nanti kalau sekiranya sudah lama sangat berada dalam jasad, nak mengubati penyakit ini terlalu payah. Ingat, sudah sebati. Bila sebati ini terlalu payah, makan masa, dan kadang-kadang boleh bawa kepada tidak sembuh langsung-langsung. Pasal jin sudah bertapak, dah sudah lama sangat, dan dia seronok dah duduk dalam badan itu, dan dia tak mau keluar-keluar. Dilihat satu persatu, artinya tengok-tengok ada tanda-tanda ini cepat-cepat berubat.
Kalau doktor kata tak ada penyakit, itu cek. Kadang-kadang ada seorang itu, dia jantungnya berdebuk-debak. Hantar hospital jantung. Doktor jantung kata tak ada penyakit. Takkan pening beli tu. Jantung dia buk-bak. Tu doktor tak sakit. Apa seorang itu pula? Darah muntah. Darah habis. Doktor kata tidak mahu tidur. Makan pil pun kadang-kadang tak tidur juga. Ditidur-tidurkan juga tak mau tidur. Itu satu tanda. Satu di antara tanda-tanda orang itu adalah rasukan jin. Rasukan syaitan. Yang kedua, berdebar-debar. Ada masa dia. Pukul 3 ke, pukul 5 ke, ataupun sentiasa berdebar je. Cek doktor jantung. Tak ada apa. Ataupun perasaan tak menentu. Perasaan tak menentu ni limas. Tak boleh duduk tak boleh, makan tak boleh, tetap tak mau. Yang paling malang sekali apa orang itu, dia duduk dalam bilik tak nak keluar-keluar. Apabila bagi air minum, dia tahu ini jampi tak jampi, dia tahu. Kalau jampi dia buang. Lagi pandai dia. Jin tahu pula air telah pun jampi, dia rasa panas. Kalau air yang kita bacakan air Quran itu, dia minum, dia rasa panas. Atau dia rasa macam air longkang. Dia kata, ini air longkang mana ni? Dia tak mau minum, dia takut. Dia rasa macam air longkang pula. Sedangkan air itu air Quran. Dia takut. Memang dia takut. Kemudian mimpi berulang-ulang. Mimpi berulang-ulang, kucing ke, anjing ke, ular ke. Ular yang paling jelas. Itu tanda-tanda orang itu dimasuki oleh sihir ataupun jin. Kemudian mimpi yang menakutkan, terlalu menakutkan. Ataupun dia waktu tidur dia jalan. Waktu tidur dia jalan, tapi dia tidur. Dia tidur tapi dia berjalan. Itu pening bila gitu. Tapi ini sebenarnya tidak semesti. Ini tanda, tanda saja. Makna ada juga kadang-kadang kawan kita tengah tidur dia bangun, ada. Itu dia setengah pendapat mengatakan bahawa rohnya kuat. Roh dia kuat. Dia sedang tidur, roh belum balik. Roh dia belum balik, roh angkat dari jauh. Roh angkat dia berjalan dia. Roh dia tak masuk lagi. Roh hayawani dia belum masuk. Roh hayawani dia. Kita ada roh hayawani, roh rabbani. Pada ceramah yang akan datang, selesai ni kita akan bab roh pula. Kalau sekiranya ada kesempatan. Kalau belum kena gam lagi. Kita akan bab roh akan datang insya-Allah. Kita akan bincang bagaimana roh sebenarnya. Jadi orang sedang tidur tu roh angkat dari jauh. Terus orang sedang tidur itu rohnya tidak ada. Rohnya tidak ada. Rohnya sudah keluar. Roh hayawani, roh yang makan, yang minum tu sudah keluar. Terus orang tidur, walaupun dia lapar, dia tak ingat pasal dia tidur. Itu sebabnya orang yang tidur lupa makan, lupa susah, lupa duka cita, lupa dia gembira. Dia kira tidur, habis roh dia tak ada. Itu sebabnya orang yang sedang tidur, dia tidak makan, tidak minum. Walau lapar pun dia boleh tidur. Tetapi berbeza pula orang yang sedang tidur tidak boleh dengar ceramah. Orang yang sedang dengar ceramah boleh tidur. Itu lain. Itu beza tu. Roh dia pergi waktu orang sedang ceramah itu. Kemudian mimpi melihat manusia yang pelik-pelik. Mimpi melihat manusia yang pelik, manusia itu dalam mimpi dia. Tak tahu menjadi rupa manusia. Baru gemuk badan orang. Tak, bukan orang je. Tapi macam orang. Kemudian dia bermimpi diiring ke kubur. Dibawa ke kubur atau tempat-tempat sampah ataupun jalan yang menakut dan mengerikan. Itu adalah di antara tanda-tanda orang itu kena sihir atau orang itu dirasuki oleh jin.
waktu suasana. Yang ini waktu sedar pula. Yang pertama, sesema yang berpanjangan. Kemudian yang kedua, malas zikir, malas semayang. Zikir pun malas, semayang pun dia tak nak. Baru-baru ni ada 3-4 hari lepas, ada seorang berjumpa dengan saya, dia sudah 3 bulan tak semayang. Dia tak mau semayang, tak boleh semayang. Ada pula jenis orang pula, dia semayang pensan. Dia masuk masjid tak boleh, baca Quran tak boleh, semayang tak boleh. Apabila kita bercakap dengan jin tu, dia kata kalau dia semayang dia panas, maka dia ganggu dia. Bila dia semayang je, jin dalam badan tu rasa panas, maka jin tak bagi dia semayang, tak benarkan dia semayang. Berapa lama dia tak semayang? Saya ingat dalam 5-6 tahun tak semayang. Tak boleh semayang, masuk masjid pun tak boleh, baca Quran pun tak boleh, kena boom pensan. Ini jin. Kemudian sakit yang doktor tak jumpa cari. Dia sakit perut, tuan doktor perut sakit, doktor cek tak sakit perut. Tu sakit dada, sakit kaki macam-macam, cek doktor tak sakit. Kemudian otak jadi lemah, kumul dia bagi, ilmu tak boleh mikir dan sebagainya. Kadang-kadang banyak juga orang-orang yang tak boleh pergi ke pejabat. Rasa malas nak ke pejabat. Nak pergi je malas, Rupa-rupanya orang nakkan jawatan dia tu. Ini pula, orang nakkan jawatan dia. Begitu. Yang biasanya kita lihat tidak sedarkan diri. Itu biasalah. Maknanya kadang-kadang dia tumbang langsung tak sedar. Kadang berhari-hari pun ada, 1 jam ada, 2 jam ada dan sebagainya. Sebabnya kita melihat rasukan ni boleh lagi bagikan kepada 4. Rasukan ni boleh dibagikan kepada 4. Yang pertama, secara menyeluruh, dia masuk dalam badan kita kesemuanya. Yang kedua, secara khusus, sama ada tangan saja, kepala saja, kaki saja, perut saja. Ada setengah-setengah orang perut ni membesar. Doktor operate, buang, besok naik balik. Setelah orang Melayu kan busung selahnya. Itu cukup payah nak baik. Artinya kita minta lindung daripada Allah daripada perkara yang demikian. Kadang-kadang ada orang perut naik sampai bernafas pun tak boleh. Kadang-kadang berjumpa pula keris dalam perut. Itu yang hebat. Dalam perut ada keris. Bila pula jin bawa masuk dalam perut tu? Ada satu orang itu pula, dia badan ni paku berkarat, penuh beratus-ratus batang. Bila jin bawa, maknanya cabut satu-satu dia punya paku berkarat dalam jasadnya. Ini hebat orang Melayu buat. Orang Melayu boleh arahkan jin ke buat paku banyak-banyak, hubur paku kukuh. Bila jin buat kerja tengah malam, tengah tidur, pasang paku dalam badan. Ini bukan main bisa. Itu ceritanya mak sendiri buat, bukan orang lain. Mak dia buat, dia meradang anaknya, disihirkan anaknya. Pening kita dengar mak buat anak. Yang ketiga, secara berkala. Artinya malam dia masuk, pagi esok dia keluar, petang dia masuk, dia keluar. Itu semua cuma anak-anak kita kadang-kadang. Anak-anak kita kalau dia menangis menangis pukul 3 pagi, besok pun pukul 3, besok pun pukul 3, besok pun pukul 3. Itu gila. Maknanya terus ada timang lah budak. Kadang-kadang kawan kita yang baru berkahwin, 8 anak je, anak menangis, ditimang ni budak sampai pagi tu. Gila-gila timang. Dan isteri penat tidur, kau tidur luar, timang pula. Mana mau dia. Cara ini budak begini ni, saya pesankan tuan, pesan-pesankan, kerana bimbang budak sudah lama sangat dia jadi sawan tangis, jadi akhirnya sawan tarik dan sebagainya. Bangkan saja. Bangkan saja 7 kali. Tak jadi juga, tambah lagi 14 kali. Tak jadi juga, tambah 21 kali. Tak jadi juga, panggil orang masjid pula bang. Mungkin salah bang tu.
Jin salah bang. Jin kata ini macam kembang ni pun. Kena azankan dia. Memang azan dia lari. Azan dia jin lari sekadar mana suara itu. Jauh mana suara dia lari. Jadi kita azan lah sekadarnya di rumah tu. Jangan pinjam mikrofon masjid pula. Tak payah. Kemudian yang keempat, sentiasa berpanjangan. Sakit dia terus menerus. Ada yang berkala, ada yang terus tak. Itu yang payah. Terus menerus. Itu susah. Kemudian kita lihat, kadang-kadang kita, saya nak pesan tuan-tuan, kadang-kadang kita dalam suasana yang begini tak tentu hala rasanya. Dia tak tentu hala. Orang ni kata bomoh ni bagus, bomoh ni bagus, sampai beratus-ratus bomoh. Duit tak tentu lagi tu. Bomoh ni minta 1,000, bomoh ni kata saya dah habis 18,000, saya dah habis 50,000. Bomoh ni minta 1,000, bomoh ni minta 2,000, bomoh ni minta 1,500. Macam-macam. Ada bomoh kata bomoh ni macam-macam nak cerita. Yang paling mudah bomoh nak menipu kita bagaimana? Nak cerita tuan-tuan supaya tuan-tuan jelas. Dia kata penyakit ni kena sembahyang hajat ni. Sembahyang hajat berapa ramai kan? Kurang-kurang 40 orang ni. Jadi bagaimana awak nak cari ke, saya nak cari ke tu? Kita ni kan nak senang. Tuan cari lah. InsyaAllah saya cari lah. Jadi kita bagilah setiap seorang tu 20 ringgit. 20 ringgit ke 40, tak 800. Macam dah cakap, terpaksa lagi 800. Bila pula tidak sembahyang? Ini dia. Maknanya kalau sembahyang hajat tak payah tak bomoh, kita berhenti. Apa perlunya kita tak beritahu? Sebab imam masjid pun ada. Tak payah tak bomoh nak suruh nak sembahyang hajat. Kan? Itu kadang-kadang kita tertipu. Dia kata ini kita kena potong lembu seko untuk beri orang kampung makan. Macam nak awak buat ni ke, saya nak buat ke? Kita pun senang. Tuan bawa lah. 1,500 pula. Nampak? Satu hari orang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya nak ubat adik saya ni terlentang ni, bomoh nak 1,000 ringgit. Pukul 3 pagi. Tu. Saya kata ini semua mengarut berlaku. Dia beri 1,000 ringgit, malah dia bagi 800 katanya. Tak sedar juga budak yang sakit tu. Lain kali bila tak sedar begitu, dah terdesak, kan saya kata panggil 10 orang, baca ayat kursi 8 kali seorang, atau 9 kali, cukup dia 80 kali. InsyaAllah sedar. Tak payah bagi 800. Belanja canai pun cukup sama sekeping. Kena ingat. Apa syarat-syarat tukang ubat yang nak kita jumpa ni? Syarat yang pertama, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Itu syarat. Akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Sama sekali. Yang kedua, orang yang alim ahli fiqah. Mudah. Ataupun kerana orang ahli fiqah ni ditakuti oleh syaitan. Ulama-ulama ditakuti oleh syaitan. Kemudian orang-orang ahli dakwah yang rajin mengajak orang berbuat baik. Syaitan tak suka. Kemudian orang itu mengetahui al-ihwal jin. Dia pun tahu. Jangan dia pun tak kenal jin. Tak kenal jin nak kalau jin. Bagaimana? Kemudian berpegang kepada ajaran Islam. Berpegang teguh orang itu pada ajaran Islam. Dan orang itu tidak merokok syarat. Tidak merokok. Kemudian orang itu tidak membuat bid'ah. Tidak melaksanakan perbuatan muzik dan sebagainya. Rajin makan minyak wangi yang tidak alkohol. Rajin bersugi. Itu syarat. Dan rajin berzikir, membaca Al-Quran, sentiasa beruduk, menghadiri kelas pengajian, rajin ziarah orang sakit, dan sudah berkahwin. Bujang tak boleh. Bujang terusan. Orang bujang jangan jadi tok bomoh. Bahaya. Lain dia bomoh kanya. Itu undang-undang dia. Itu undang-undang. Itu dalam kitab tu. Saya salin dalam kitab. Undang-undang menjadi orang yang cuba nak mengubati orang yang kena rasukan syaitan atau jin. Dan kemudian, apa pula hukum mempelajari ilmu sihir? Apa hukumnya mempelajari ilmu sihir? Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan haram mempelajari ilmu sihir. Sama juga dengan Ibn Hibban dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit mengatakan haram mempelajari ilmu sihir. Pun haram.
Bagaimana pula berubat dengan bersemah ataupun disebut memotong kambing, memotong lembu dan sebagainya. Kan setengah-setengah tempat ada satu sekolah dulu di Selangor ni, sekolah itu dimasuki oleh jin. Maka Tok Bomoh sebelah kampung itu pun bermimpi jin nak makan kambing. Cepat memimpi Tok Bomoh tu. Guru besar sekolah itu pun, guru besar pun nak sembelih kambing dah. Guru besar itu pun mengaji juga, bukan tak mengaji, tapi terdesak agaknya dia pun terlupakan hukum. Maka dia pun bersetuju untuk membeli kambing. Kebetulan mereka telefon saya kata jangan buat mengarut. Jangan buat mengarut, kerja syirik. Allah kutuk penyembelihan yang bukan kerana Allah. Sembelih itu ibadat, kena ingat. Menyembelih, kenapa kita menyembelih? Kerana perintah Allah. Nak makan kambing itu disembelih. Disembelih itu kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, orang Melayu dah tu, orang beli kambing tu, dia tarik kambing raun rombong tu, tarik, nak beritahu pada jin, kambing dah sampai. Selesai tarik, disembelih. Darah dia dituangkan pada enjin ni. Enjin apa nama? Apa panggil? Lombong kapal, lombong tembak Cina je tu. Apa panggil silap tu? Tu enjin pom, enjin pump ke panggil. Orang saya panggil enjin pom. Maknanya supaya jin tak ganggu mereka. Itu dia. Hukumnya syirik. Yang heran tu yang menyembelih tu Pak Imam. Pak Imam kampung Mangang tu. Agaknya orang dulu ni tuan-guru tak ramai. Jadi semuanya tu saya lihat belaka sebenarnya. Saya kecil-kecil tu saya rajin tengok. Artinya benda-benda begini ni banyak mengarut dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan mereka kerana tuan-guru tak ramai. Bukan tuan-guru tak ada, tuan-guru ada. Ada mengajar di kampung-kampung. Tapi agaknya perkara itu tak, mana boleh tak sampai juga. Saya tengok ni Pak Imam ni, saya tengok ni, saya ikut juga. Saya tengok orang kampung ni, di kampung saya dulu ni, banyak orang mati. Melulu orang mati. Akhirnya adalah satu orang, Tok Bomoh itu. Begitu kita mintalah ke hilir, dia kata. Dibawanya Pak Imam sama. Pak Imam pun berdoa, minta kepada Ta'ala. Yang Bomoh ni minta ke hilir lah, dia kata. Dia bawalah kuih, apa nama tu, pulut ke benda ke, buat rakit kecil kita, rakit kecil, bubuklah kuih-kuih tu dalam rakit tu, dihilirkan ke hilir. Kan minta jin lagi. Ini lagi bersemah namanya. Atau setengah tempat itu selalu aksiden. Dia potong kambing untuk bersemah, memaklum kepada jin, wahai jin, jangan cakap banyak, ambillah kambing. Tuan bayang, jin tak makan kambing, dia makan tulang-tulang pun dicium je saja. Kita beri makan jin, makan kambing. Jin tak makan kambing, jin tipu kita. Kemudian sebenarnya kita lihat ya, bahawa dalam sejarah yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, satu orang masuk syurga, Nabi kata, satu orang lagi masuk neraka kerana lalat saja. Yang seorang masuk neraka, yang seorang masuk syurga pasal lalat. Pasal satu ketika duduk orang ni lalu di sebuah tempat, orang sedang mengusung berhala. Kata di orang ramai di situ, jangan lalu di sini, melainkan berkorban kepada berhala yang dahulu baru boleh lalu. Kata kawan ni, apa yang hendak saya korbankan, saya apa pun tak ada. Tak apa, dia kata, kau korbankan lalat pun tak apa. Dia pun korbankan lalat. Maka dia ini dimasukkan api neraka. Yang seorang lagi, saya tak nak korban apa-apa, dia kata lalat pun tak boleh. Maka dia dipancung oleh mereka, dia masuk syurga kerana mempertahankan iman mereka. Berkorban kerana lalat pun kerana berhala hukumnya salah. Di sini kita korban kambing ni kerana jin lagi salah. Itu ingat. Sebenarnya ahli sihir ini di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ahli sihir Fir'aun itu yang nak lawan Nabi Musa tu,
Ada setengah pendapat mengatakan 12,000 orang. Nabi Musa seorang aja. Ahli sihir dikumpulkan oleh Firaun. Ada yang mengatakan 13,000, ada yang mengatakan 17,000, ada yang mengatakan 19,000, ada yang mengatakan 30,000, ada juga pendapat mengatakan 80,000 ahli sihir yang nak lawan Nabi Musa. Firaun kumpulkan semua pakar-pakar sihir berlaku. Pasal Firaun kata kalau menang, tuan-tuan akan menjadi kroni-kroni saya. Maknanya kalau menang lawan Nabi Musa, puak-puak ahli sihir ni akan dapat menjadi kroni Firaun. Tetapi oleh kerana kalah, akhirnya mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marah Firaun. Dia kata engkau beriman pula kepada Musa sebelum aku izinkan engkau beriman. Oh, nak beriman dengan Allah Taala pun minta izin juga. Kan sekarang kan begitu, undang-undang begitu. Ceramah pun minta izin juga. Sekian maklumkan. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga disihir oleh Lubayt bin Al-A'sam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disihir oleh Lubayt bin Al-A'sam, seorang Yahudi. Bermakna Nabi Muhammad pun. Kemudian kita lihat sihir ini macam-macam. Sihir puak-puak Kaldan, puak-puak zaman Nabi Ibrahim dulu. Ada sihir yang menyilapkan mata je. Kita nampak macam ya, tetapi sebenarnya tidak ya. Mata tersilap. Macam ada setengah orang ahli sihir pandai, dia duduk di tepi ke tepi tu, orang nampak ke tepi tu berhenti, dia pula berjalan. Dan terbalik. Ada orang nampak setengah orang pandai di lambung benang ke atas, orang tu panjat benang tu ke atas. Macam orang tu panjat ke atas. Ada juga macam-macam cara. Kalau kita lihat dulu di Malaysia ni banyak juga orang-orang India ahli sihir tu, dia pandai potong kepala orang. Ada. So orang Melayu pandai. Orang Melayu ni kadang-kadang dia baca sesuatu tak jadi sihir tu, udahlah putus kepala budak. Macam-macam ada, macam-macam cara orang buat. Itu sebab kita ni, itu sebab dia kata silap mata ni sebab yang kedua meminta tolong kepada jin. Tolong kepada jin. Jadi artinya kadang-kadang orang-orang ahli sihir dia berjalan atas air. Jalan atas air. Ada kawan saya cerita di Johor, satu orang tu dia boleh balik ke Indonesia setengah jam sampai naik kapal layar. Jin bawa kapal layar tu dengan angin, sekejap sampai. Ada juga. Itu cerdik-cerdik orang ni. Ada juga orang yang boleh mengetahui barang hilang. Ini cerita kecil lagi, tak sempat dekat pukul 9 ni. Maknanya dia tahu di mana barang kita. Kita ada dua perkara tadi satu perkara dia menilik, itu bagi Arab. Ini bagi kahin. Dia ada beza. Kahin mengetahui peristiwa yang akan datang. Dia kata akan datang sekian, macam ramalan bintang 12. Jadi maknanya itu bagi kahin. Arab ini orang jumpa kita, tuan barang saya hilang ni, barang awak ni sudah ada orang ambil dan dia sudah jual. Itu dipanggil Arab. Dua-dua tak boleh pakai. Ingat tu. Selalu orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, boleh tahu tak siapa curi duit saya? Orang Melayu perangai begitu dah. Kalau ada orang berkesatan, duit awak, saya rasa, dia kata, jiran yang belah hujung tu ambil. Elok. Saya jelaskan lagi sekali, tidak boleh meramal sesuatu perkara yang dia tak tahu, yang dia tu jumpa kita juga. Mana dia tahu? Awak jumpa tukar ni, dia kata, saya ada perjalanan ni. Inilah pembohong. Mana dia tahu? Nabi Muhammad pun tak tahu, melainkan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian tuan-tuan, jangan sekali-kali jumpa seorang bertanya mana barang hilang
siapa curi, mana dia dah jual ke belum, tak boleh. Kena ingat tu, tak boleh. Sama juga sakit, siapa buat, lewat, tak ada. Sakit kita berubat saja. Melainkan kalau kita tekan jin, saya buat, jin akan beritahu tahu. Jin kan takut juga dia kan makan dua belah, sana makan sini makan. Siapa mak kau, siapa datang dari mana, lama-lama dia takut, dia beritahu juga. Jin kan bodoh jin tu. Itu bab lain, dia yang beritahu. Tetapi jangan percaya sepenuh-penuhnya. Dia test 3-4 kali dulu baru tahu. Dengan demikian tidak boleh kita meramal perkara-perkara yang akan datang dan perkara yang tak nampak. Jadi maknanya sihir ini ada sihir meramal ini memang sesuatu yang tidak boleh, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam yuqbal lahu salatun 40 yawman, rawahu Muslim. Barang siapa yang datang bertemu dengan tukang telik itu, ditanyanya dan dibenarkan pula, tidak diterima sembahyang selama 40 hari. Man atakahinan, kahinan ni meramal masa akan datang, kahin ini tukang tenung akan datang, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang bertemu dengan tukang tenung yang akan datang, maka dibenarkan pula apa yang dikatakan oleh tukang tenung itu, sesungguhnya kafirlah ia dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Jadi akhirnya saya buat kesimpulan, banyak lagi yang nak sampaikan ini, bahawa sungguhnya tidak boleh kita bertemu dengan tukang tenung, tukang telik, tukang nujum, semua tak boleh.